Okey, sekarang nampak kan? Jelas tak? Saya terpaksa, tadi saya dah live dah, tapi dia lag. So saya terpaksa kena end dulu live, lepas tu saya live semula. Sekarang dengar suara saya jelas? Ke suara saya baik? Dengar? Okey, terima kasih. Okey. Alright, so sekarang saya boleh teruskan. Okey, so hari ni saya akan mengajar matematik tahun 6. Okey, matematik tahun 6 untuk pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Semalam saya dah ajar dah tajuk ni, tapi live saya bermasalah, so saya kena repeat lagi sekali for this topic. Okey, tak apa, janji audience saya dapat sesuatu. Okey, hari ni matematik tahun 6 bab 1, pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan nombor bulat. Okey, hari ni kita fokus tahun 6 je, sebab untuk tahun 4 dan tahun 5 dia tak ada pecahan juta, perpuluhan juta. Ini hanya untuk darjah 6 saja. Okey, darjah 6 ni dia sebagai persediaan lah sebelum dia ke sekolah menengah. Sekolah menengah ni lagi besar nombor-nombor dia nanti. Hai cikgu, hai. Finally saya boleh live. Tadi saya dah live dah, tapi tak okey. So saya kena end, saya live semula. Okey, hari ni kita buat matematik tahun 6 bab 1, pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Patutlah saya tengok notification tapi tak boleh masuk. Itulah, semalam saya buat tajuk ni tau. Kiranya kan hampa nampak loading je kan live saya kan, tapi dekat skrin saya tak. Skrin saya okey, macam saya tengah live macam sekarang. That's why saya proceed. Ni saya punya nota semalam, saya dah mengajar habis dah, penuh. Tajuk yang sama hari ni. Tengok-tengok live semalam bermasalah, so tak ada recording. Sayang lah. That's why lah saya kena repeat balik hari ni. Sebelum ni, kiranya lepas ni setiap kali saya nak live, saya kena check dulu. Kalau tak ada orang respon tu, maksudnya live tu bermasalah. So kalau lepas ni, kalau awak join je live saya, awak bagi tahu. Walaupun awak tak nampak saya, awak komen je, cikgu lag. Kalau awak masuk tengok saya tengah cakap ke apa ke, cikgu okay, live on macam biasa. Okay, macam tu. Okay, itu adalah keyword supaya saya alert macam, oh live ni tak okay, saya kena end. Okay, kalau tidak saya akan mengajar je macam semalam. Sejam saya mengajar. Tengok tak ada pun. Okay, tak apa, lepas ni awak masuk boleh je ingatkan saya, cikgu tak okey ni cikgu. Cikgu kena live semula cikgu. Bagi tahu je. It's okay. Okay? Alright. So sekarang okay kan? So saya boleh proceed. Okay? Kalau anything yang jadi, boleh je komen je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan buat matematik tahun 6 bab 1. Fokus kepada pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan nombor bulat. Okey, kalau kita sempat, kita akan tengoklah beberapa soalan yang melibatkan operasi pecahan juta, perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Okey, ready? Boleh kita mulakan? Alright, okay. Ready? Bismillah. Okay. Okay, saya tulis daripada awal lah. Saya tak boleh guna nota semalam sebab saya dah tulis macam-macam kat situ. Okay. Alright, so hari ni kita akan buat matematik tahun 6 bab 1, pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan
nombor bercampur. Nombor bulat, nombor bulat. Okey, nombor bulat tu apa cikgu? Nombor bulat tu ialah nombor macam biasa kita sebut tu. Kenapa kita sebut dia nombor bulat? Sebab dia bukan terdiri daripada pecahan dan juga perpuluhan. That's why kita panggil dia nombor bulat. Okey. So, the first sekali kita mulakan dengan pecahan juta dululah. Antara semua pecahan juta ni dia penting sikit. Pecahan juta. Okey, dalam pecahan juta, dia ada beberapa jenis pecahan yang selalu tanya dalam soalan. Okey, cikgu macam mana nak cari hipotenus? Hipotenus tu matematik tingkatan 1, bab 13. Saya dah ajar dah lah tajuk tu. Cuba awak pergi tengok dekat recording live. Ada dekat YouTube saya. Okey. Alright, so dalam pecahan juta tahun 6 ni kita akan jumpa beberapa pecahan yang sering berulang. Maksudnya asal soalan je mesti asyik keluar pecahan tu je. Pecahan dia apa? Iaitu 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10. Okey, ini adalah beberapa pecahan yang selalu awak akan jumpa. Jadi, untuk langkah keselamatan ataupun langkah nak bagi cepat lah, nak bagi awak ingat, setiap pecahan ni cikgu nak awak hafal macam mana nak tukar from this fraction kepada decimal. Macam mana nilai pecahan ni kita nak tukar kepada perpuluhan. Okey. Ada setengah sekolah, cikgu awak suruh hafal terus nilai dia. Kalau 1/2 juta samaan dengan 500,000. Boleh juga kalau awak dah hafal tu lagi bagus. Okey, tapi yang ni cikgu ajar cara yang paling basic lah. Iaitu, kalau yang pelajar lemah pun boleh guna kaedah ni. Okey, so kalau 1/2, kalau kita tukar jadi pecahan dia, dia akan jadi 0.5. Siapa ada buku nota boleh catat. Okey, 1/2 kalau kita tukarkan kepada pecahan, awak akan dapat 0.5. Manakala untuk 1/4 kalau kita tukarkan kepada pecahan, dia akan jadi 0.25. Okey. Yang ketiga, 1/5 kalau kita tukarkan kepada pecahan, awak akan dapat 0.2. Okey, manakala untuk 1/8 kalau kita tukar kepada perpuluhan, awak akan dapat 0.125. Dan yang terakhir 0.1. Okey, 0.1. Alright, untuk pecahan juta cikgu nak suruh awak hafal yang ni je. Ni tukar jadi ni, ni tukar jadi ni, ni tukar jadi ni, ni tukar jadi ni, ni tukar jadi ni. Hafal yang ni je. Yang lain insya-Allah kita boleh slow-slow catch up. But this one, memang kalau awak hafal ni insya-Allah senang lepas ni. Okay, sebab apa? Mostly pecahan banyak melibatkan nombor sebegini. Okay? Okay, contohnya. Boleh screenshot dulu kalau awak nak. Okay, sebab semua soalan pecahan lepas ni, semua kita bergantung kepada soalan ni ataupun nota ni. Okay. Soalan yang pertama. Katakanlah cikgu bagi dekat awak 1/2 juta. Macam mana nak tukar jadi nombor bulat cikgu? Kalau soalan bagi kat awak 1/2 juta, macam mana kita nak tukar kepada nombor bulat? Awak tengok ni. Pecahan lah. Kalau pecahan, bila jumpa je pecahan, tengok penyebut dia dulu. Penyebut yang mana? Atas ke bawah? Untuk kalau penyebut kepada pecahan, nombor yang ada kat atas ke nombor yang ada kat bawah? Penyebut. Penyebut nombor yang ada dekat bawah. So kita tengok bawah ni. 2.
So 2, ada tak kat sini pecahan yang bawah ada 2? Ada ni cikgu. Iaitu 0.5. Jadi 1/2 juta ni kita tukar jadi 0.5. Okay, cuba tengok nombor pengangka dia. Nombor yang ke atas ni. 1. Kalau 0.5 darab 1 masih lagi dapat jawapan yang sama kan? So tak apa. Biar je macam tu. Okay. Kita nak tukar daripada pecahan juta kepada nombor bulat. Yang ni bukan nombor bulat cikgu. Yang ni perpuluhan. Betul. 1/2 juta bersamaan 0.5 juta. Kita nak tukar kepada nombor bulat. Okey, kalau nak tukar kepada nombor bulat untuk perpuluhan, awak ingat ni. Kalau nak tulis kat mana? Comel sikit. Tulis kat bawah ni lah. Kalau darab gerakkan ke kanan. Kalau bahagi gerakkan ke kiri. Benda apa yang gerakkan kiri ni cikgu? Gerakkan titik perpuluhan. Okey, darab kanan bahagi ke kiri. Contohnya soalan ni tadi kita buat tak habis lagi kan? 1/2 juta bersamaan dengan 0.5 juta. Kita nak tukar kepada nombor bulat. Okey, bila nak tukar kepada nombor bulat, awak tengok ni Kalau awak jumpa 0.5 juta, ada perkataan juta kat belakang ni. Kalau ada perkataan juta dekat belakang ni, maksudnya kita kena darab. Kalau ada perkataan juta, maksudnya kita kena darab. Darab tadi cikgu cakap kena gerak ke kanan. Betul? Jadi, apa benda yang nak gerak ke kanan tu? Cikgu ambil ni, nampak ni? 0.5. Dia ada titik kan? Titik dia dekat sini kan? Gerakkan ke kanan. Sebab darab ke kanan. Nak gerak berapa kali ni cikgu? Juta. Juta ada berapa sifar? Sejuta. Sejuta ada 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifar. Jadi gerakkan ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu cikgu, kemudian semua mangkuk yang kosong ni kita masukkan telur rebus orang satu. Bagi kat sini telur rebus 1. Sini 1, sini 1, sini 1 dan sini 1. Yang tak ada mangkuk tu jangan letak, nanti jatuh pecah. Jadi yang mana satu jawapan kita ni? Jawapan kita kan nak tukar kepada nombor bulat. Kalau nombor bulat dah tak ada titik kan? Depan 5 ni ada sifar, tak payah tulis sifar ni. So jawapan awak akan dapat ni. Ting 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 ting. 500,000. Itulah jawapan kita. 1/2 juta bersamaan 0.5 juta. Ada perkataan juta, maksudnya darab. Kita gerakkan ke kanan 6 kali, awak akan dapat 500,000. Okay, ini adalah cara yang paling mudah faham dan paling selamat lah. Okay, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab ada sesetengah dia lagi prefer untuk hafal terus. Kalau 1/2 juta sama dengan 500,000 boleh. Tapi kalau awak kuat ingatan lah. Kalau kurang kuat ingatan boleh guna cara ni. Okay. Jom kita cuba soalan yang kasih up sikit level dia. Ni macam senang sangat je cikgu. Boleh. Okay, soalan yang seterusnya. Cikgu bagi 3/5 juta. Okay. 3/5 juta, macam mana kita nak tukar kepada nombor bulat? First step tadi cikgu cakap, kita tengok dulu dia punya penyebut dekat bawah ni. Ada nombor 5 cikgu. 5 ni merujuk kepada pecahan mana? Yang ni. 0.2. Okey, kita tulis dulu. 0.2.
0.2 ni kalau merujuk penyebut, kalau 5 kat bawah. Cuba tengok dekat atas nombor 5 ni. Ada nombor 3. Kita punya pengangka kita. Jadi, jangan lupa. 0.2 ni darabkan dengan 3. Okey. Tadi kenapa tak payah darab? Kita darab juga. Tapi 1 je kat atas tadi. A ni number. Kalau darab dengan 1 dapat jawapan dia balik. Yang ni darabkan dengan 3. Sebab nombor atas dia ada 3. Okey. 0.2 darab 3. Awak akan dapat 0.6 juta. Okey. Kemudian nak buat apa? Nak tukar jadi nombor bulat. Ada perkataan juta lah. Kalau ada perkataan juta, maksudnya darab. Darab gerak ke kanan. Berapa kali? Juta ada 6 sifar. Gerak 6 kali. So, awak akan dapat macam ni. 0.6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gerak ke kanan 6 kali. Sebab sejuta ada 6 sifar. Kemudian, letak telur rebus seorang satu. Semua mangkuk kosong ni kita dah isi dengan telur rebus. Cuba tengok kat depan ni. Kat depan ni cikgu ada sifar je tapi dia tak ada mangkuk. So sifar tu jatuh, pecah. Telur ni jatuh, pecah. So tinggallah jadi jawapan kita 600,000 dah siap. Step yang sama saja. Okey. Boleh? Kalau boleh yang ni, cikgu kasih up lagi soalan dia. Kita buat soalan makin lama makin susah sikit. So that awak faham. Kalau cikgu terus bagi susah terus lagi, Sadaqallahul Azim. Okey. Boleh saya teruskan dengan soalan seterusnya? Kita cari yang susah sikit pula. Okey, soalan 1, 2. Okey, next. Soalan yang seterusnya cikgu bagi. Okey. 3/8 juta. Okey, susah ke ni cikgu? Dia susah sikit sebab kalau tadi 3/5. 3/5 0.2. Tapi yang ni 3/8. Cuba tengok. Step pertama kita, tengok penyebut kepada pecahan kita. Nombor 8 kan? Nombor 8 yang ni. 0.125. Jadi, dekat tepi ni kita kena tulis 0.125. Yang ni untuk penyebut dia nombor 8. Dekat atas ni pengangka kita nombor 3. Jangan lupa darab 3. And then awak akan dapat berapa? Yang ni cikgu cakap susah sikit ni. Kalau tadi awak boleh darab terus. 2 darab 3 dapat 6. But this one, bila awak nak darab direct terus, dia susah sikit. Kalau nak senang, awak buat bentuk lazim kat tempat lain. Jangan kacau kat sini. Okay, katakanlah cikgu buat bentuk lazim kat tepi ni. 0.125 darabkan dengan 3. 5 darab 3. 15. 2 darab 3, 6. Tambah 1, jadi 7. 1 darab 3, 3. Awak akan dapat 0.375. 1 jam 1 juta darab 3/8. Boleh juga. Tapi untuk adik-adik darjah 6 awak ni, dia tak boleh, dia tak pandai lagi buat macam tu. Tapi kalau awak mahir nak guna cara tu, boleh. Untuk tahun 6 ni, dia more kepada pengenalan dulu nak kira macam mana. Tapi kalau awak dah boleh menggunakan cara tersebut, boleh teruskan. Tak ada masalah. Okay, so 0.125 ni kita darab 3. Kita dapat 0.375. Okay, tulis kat sini. Juta. Ada perkataan juta, maksudnya darab.
gerakkan titik ke kanan. Berapa kali? 6 kali. Kira 300,000. 3 juta bahagi 8. Boleh. Tapi kalau awak buat macam tu, awak kena kira bahagi pula, buat bentuk lazim pula. Sifir 8 lagi kena ingat. Dia dah jadi susah sikit. That's why cikgu lagi prefer cara yang macam ni. Tapi kalau awak mahir, boleh guna kaedah tu Naim. Okay. So bila dah jadi macam ni, ada perkataan juta, darab, gerak ke kanan berapa kali? 6 kali, sebab sejuta ada 6 sifar. 4, 5, 6. Kemudian letakkan telur rebus seorang satu. 1, 2, 3. Cikgu, kat depan ni tak ada mangkuk. So telur rebus, telur dia ni jatuh pecah. So jawapan kita akan tinggal 375,000. Dah siap. Dia jadi macam ni. Okay. Okay, boleh? Kalau boleh dengan cara ni, insyaAllah. Sebab kalau guna kaedah ni, dia boleh apply dalam macam-macam jenis soalan. Allah Tuhan. Okay, next. Kita kasih up lagi soalan dia. Dah darjah 6 kan. Tahun 6 ni makin lama dia makin susah sikit. Okay, tadi cikgu dah bagi 3/8 juta. Now, cikgu nak upgrade sikit soalan. Cikgu nak bagi 3/10 juta. Pecahan kita dah jadi pecahan nombor bercampur. Okay, mixed number fraction. Okay, kalau macam ni, macam mana kita nak tulis cikgu? Sama juga, step dia sama macam tadi. First, tengok bawah dulu. Penyebut dia 10. Maksudnya, dia akan jadi 0.1. Kat atas ada 3, darabkan 3. 0.1 darab 3 dapat 0.3 lah. Tapi dekat depan ni ada 2 besar. Jadi daripada 0.3 ni, kita tambahkan dengan 2 kat depan ni. Awak akan dapat 2.3 juta. Dia sama je. Cuma bila ada nombor besar kat depan ni, kita dah gantikan kat depan. Okey. Kemudian sama step macam tadi. Ada perkataan juta. Maksudnya darab. Gerakkan titik ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian letakkan telur rebus seorang satu. Kat depan ni dah tak ada lah telur. So tak ada apa-apa lah yang jatuh. Cuma kita buang titik dia je. So awak akan dapat jawapan dia 2,300,000. Dah siap. Macam tu. Okey. Ini untuk pecahan juta. Okey, pecahan juta. Macam first tadi. Ni mula-mula sekali tadi cikgu cakap dalam pecahan juta ni, kalau nak mudah, awak hafal yang dalam kotak ni saja. 1/2 sama dengan berapa? 1/5 sama dengan berapa? 1/4 berapa? 1/8 berapa? 1/10 berapa? Hafal yang ni je. Yang lain tak payah hafal. Yang lain ni dia ikut step by step. Bila awak ingat ni, insyaAllah boleh je. Okey, contoh yang pertama cikgu bagi. Kalau cikgu bagi 1/2 juta, tengok penyebut bawah. 2, ambil terus 0.5. Ada perkataan juta. Darab. Kalau darab, gerak ke kanan. So, gerakkan titik kita ni ke kanan. Berapa kali? 6 kali. Sebab sejuta ada 6 sifar. Yang mana mangkuk-mangkuk yang kosong tu, isikan telur rebus seorang satu. Awak dapatlah 500,000 macam tu. Okey, untuk pecahan lain pun sama.
Kalau tadi atas dia 1. Yang ni atas dia ada 3 cikgu. Sama juga bila awak tengok pecahan dekat sini, bawah dia 5. Oh, 0.2 cikgu. Tapi kenapa cikgu darab 3? Sebab ada nombor dekat atas penyebut kita. Pengangka kita ada nilai 3. Sebab tu cikgu darabkan dengan 3. Awak akan dapat 0.6 juta. Ada perkataan juta, maksudnya darab. Gerakkan titik ke kanan 6 kali. Awak dapatlah jawapan ni. Okey. Yang ni pecahan biasa. Sama macam dalam yang kita hafal. Yang ni pecahan yang cikgu dah ada nombor dekat pengangka dia. Manakala yang ni cikgu dah bagi pecahan nombor bercampur. Ada nombor besar kat depan. So nombor yang besar kat depan ni gantikan depan titik. Awak akan dapat macam ni lah. Kemudian selesaikan macam biasa. Ada perkataan juta. Darab. Gerakkan titik ke kanan 6 kali. Masukkan telur rebus setiap satu dalam mangkuk kosong tu. Awak dapatlah jawapan dia 2,300,000. Dah siap. Ini untuk pecahan juta kepada nombor bulat. Okey. Pecahan juta kepada nombor bulat tapi melalui perpuluhan juta. Okey, settle. Siapa nak screenshot? Okey, for those yang nak screenshot, jangan lupa awak swipe komen awak ni ke tepi, so screen akan jadi clear. Okey, untuk Android lah. For those yang guna iPhone, if I'm not mistaken, awak kena hold kot screen lama-lama. Lepas tu boleh clearkan komen kawan-kawan awak semasa live tu. Lepas tu baru screenshot. Kalau tidak, terlindung dengan komen-komen tu. Okey, sudah. Lepas ni kita nak masuk perpuluhan pula. Perpuluhan juta. Dah, okey. Boleh kita proceed kepada seterusnya. Okey. Terima kasih Hidayah. Okey. So, untuk seterusnya, tadi kita dah tengok pecahan juta kan? Sekarang kita nak tengok kepada perpuluhan juta. Perpuluhan juta. Okay. Decimals of million. Okay. Kalau tadi kita dah buat pecahan. Pecahan dia macam banyak kerja sikit kan? Perpuluhan senang. Kenapa cikgu cakap macam tu? Ingat tak tadi? Kita kan buat pecahan nak tukar kepada nombor bulat kan? Lepas tu kita tukar dulu jadi perpuluhan. Ni tak payah tukar lah. Dah perpuluhan terus dah. Nak tukar kepada nombor bulat terus. Lagi senang. Ni ajar subjek apa? Matematik tahun 6. Pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Okey, so untuk perpuluhan juta terus kita tengok. Kalau darab gerak ke kanan, kalau bahagi gerak ke kiri. Contohnya soalan pertama, katakanlah cikgu bagi 2.05 juta. Macam mana nak selesaikan? 2.05 juta. Ada perkataan juta. So maksudnya darab. Darab berapa? Darab sejuta lah. Kalau darab, gerakkan ke kanan. Berapa kali? 6 kali. Sebab sejuta ada 6 sifar. Jadi cikgu tulis balik kat sini. Jadi daripada titik sini gerakkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Setiap mangkuk kosong yang ada kat sini isikan dengan telur rebus. Sup. 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 Kita nak tukar kepada nombor bulat kan? So titik-titik pun dah hilang dah. Tinggallah jawapan kita 2 juta
50,000. Dah siap. Bila lagi senang kan? Tak perlu dah tukar pecahan kepada perpuluhan. Dah memang perpuluhan dah. Terus je gerakkan titik, dapat nombor bulat terus. Okey. Ini contoh yang pertama. Cikgu bagi 2.05 juta. Okey. Untuk soalan kedua, kita kasih up sikit. Kalau cikgu bagi cikgu nak bagi operasi pula lah sikit. RM4.6 juta tolak 1.1 juta bahagi 50. Kalau dapat soalan ni, macam mana kita nak selesaikan? Boleh saya tahu nak kena buat apa dulu? Kalau dapat soalan macam ni, apa idea awak? Nak buat apa? Tak kira lah siapa yang tengok ni, abang ke, kakak ke, mak ke. Boleh. Student ke pun boleh. Okay? So, kalau dapat je soalan macam ni, first step. Rasanya nak kena buat apa? Bahagi dulu. Betul? Betul. Always ingat operasi kita kena dahulukan darab dengan bahagi kan, ataupun kurungan dulu. Sebab selalunya bila student dah tengok yang ni perpuluhan juta, ni pun perpuluhan juta, tolak dululah. Macam tu. Itu carelessnya. Sebab dia tengok ni dah perpuluhan juta, ni pun perpuluhan juta, dah comel dah, boleh tolak terus je. Tu bahayanya. Okay, tapi in this case kita kena buat bahagi dulu. Kenapa bahagi dulu? Ingat tak dulu awak ada belajar kuda batatul, ataupun kalau in English BODMAS. Bracket, operation, divide, product. Ikut urutan dia tu. Kurungan, darab, bahagi, tambah, tolak. Macam tu. Okay, ingat benda tu sentiasa apply kepada semua jenis soalan matematik yang ada tambah, tolak, darab, bahagi. Tak kira lah daripada darjah 1 sampailah bila-bila. Tak kira lah awak jadi profesor ke apa ke, BODMAS tu masih lagi diguna pakai. Ni untuk form 2 ke cikgu? Tidak. Yang ni untuk matematik tahun 6. Bab 1. Pecahan, perpuluhan juta dan nombor bulat. Okey. So, macam mana kita nak selesaikan ni? Boleh je selesaikan macam biasa. Okey, katakanlah okey, awak nak bahagi dulu ke nak tukar jadi nombor bulat dulu? Bahagi dululah. Okey, saya bahagi dululah. Okey, 1.1 juta. Cikgu tulis jauh sikit. Bahagi 50. Okey, dalam sifir 50 ada tak 1? Kita kena tengok nilai 1 dulu. Kenapa? Sebab ada titik. Jadi bila ada titik, kena letak dulu kat atas ni. Sorry. Sifar kat bawah. Sebab ada titik. Kalau tak ada titik, kita boleh guna 2 angka ataupun 3 angka terus. Okay, so sifar atas, sifar bawah. Tolak, awak akan dapat 1. Turunkan 1 kat sebelah, jadi 11. Ada tak nombor 11 dalam sifir 50? Mana ada cikgu? Jadi sifar dekat atas, sifar dekat bawah. Awak akan dapat 11 baki dia. Kemudian apa kita nak buat? Tambah kosong dekat belakang. Untuk perpuluhan tidak mengapa kalau nak tambah kosong. Okey, kalau kita nak bahagi tak cukup, tambah je kosong. Tapi kalau untuk nombor bulat, tiba-tiba kita nak tambah kosong, kita kena letakkan titik. In this case, titik dah ada dah. Titik perpuluhan kat sini. So, tak perlu tambah dah titik. Tambah kosong macam biasa je. Turunkan, dah jadi 110. Dalam sifir 50, ada tak 110? Macam ada kan? Kalau tak ingat, boleh je.
Buat sifir. 5, 10, 15, 20. Ni sifir 5. Tambah kosong kat belakang. Macam tu. So kita boleh ambil 100. Kenapa ambil 100? Tak ambil 150? Kita always kena pilih nombor yang kecil sikit. Kenapa kecil sikit? Barulah kita boleh tolak. So kita pilih nombor 100. 100 tadi nombor yang kedua. 1, 2. 2 tulis kat atas. Kemudian tolak. Awak akan dapat baki dia 10. Ada lagi baki ni. Tambah lagi sifar kat belakang ni. Tak apa. Sebab kita dah ada titik. Tak perlu tambah titik dah. Okey. 100. Boleh? 100? Boleh macam tadi. Tulis 2 dekat atas. 100. Habis. Jawapan kita ni apa ni? Jawapan kita ni yang kat atas ni. Tapi jangan lupa. Nampak tak titik ni dekat sini kan? Naikkan saja ke atas. Teng. Jadi jawapan kita akan dapat 0.022 juta. Jangan lupa tulis perkataan juta tu. Lain ya nilai tersebut kalau ada perkataan juta dengan tak ada perkataan juta. Ni 1 pun tak sampai kalau awak tak tulis macam ni. Tapi kalau awak tulis juta, banyak ni. Okey. Dah dapat jawapan ni, baru tolak betul. Ambil yang depan ni tadi, tolak dengan jawapan ni. So nak buat bentuk lazim terus pun boleh. 4.6 juta tolak dengan 0.022. Ingat, untuk nombor perpuluhan kena susun titik. Ni titik dia mesti duduk atas bawah macam ni. Jangan susun nombor je, susun titik. Ni dah susun titik dah bagi sama. Baru tulis juta ni kat belakang. Okey. Selesaikan. Boleh tak sifar macam ni kita tulis 2 terus? Tak boleh. Kena tulis dulu sifar. Betul. Pandai. Boleh ke tolak? Kena pinjam ni. Pinjam. Pinjam jiran dekat 6 ni tinggal 5. Sini 10. Lepas tu dia bagi kat sebelah ni juga 1. Tinggal lagi 9. Ujung ni jadi 10. Okey. 10 tolak 2. 8. 9 tolak 2. 7. 5. Turunkan saja 5. Titik jangan lupa. Nampak ni titik satu line. Sup. Kemudian turunkan 4. Inilah jawapan kita. 4.578 juta. Dengar lagi sekali macam mana cikgu sebut. Nombor sebelum titik kita sebut macam biasa. 4. Kalau ada 40 sebut je 40. Tapi untuk nombor selepas titik kena sebut seketoi. Which is 4.578 juta. Okay. Kalau soalan tak bagi tahu nak jawapan macam mana, dapat macam ni pun betul dah. Tapi katakanlah soalan suruh tukar jawapan kepada nombor bulat. Macam mana? Macam kita buat kat atas tadi. Gerakkan titik. Nak gerakkan titik ke mana? Ada perkataan juta. Maksudnya kena gerakkan titik ke kanan. So, gerakkan titik ke kanan 6 kali. 3, 4, 5, 6. Ada 3 mangkuk kosong kat sini. Letakkan 3 telur rebus kat situ. Ini umur berapa? Form berapa? Ini matematik tahun 6. Bab 1. Pecahan juta, perpuluhan juta dan nombor bulat. Okey. Bila dah jadi macam ni, kita nak hapuskan perpuluhan kan? So, tak payah tulis perpuluhan tu. Awak akan dapat macam ni. Dah siap. Okey. Cikgu nak add on sikit. Macam mana nak sebut nombor ni? Kalau cikgu kata tulis nombor
Yang di sini dalam perkataan. Cuba awak tulis. Macam mana nak sebut nombor ni? Tulis dalam perkataan. Sebab ada pelajar bila dapat nombor banyak-banyak ni, dia sebut je 4, 5, 7, 8, 0, 0, 0. Kalau sebutan yang betul nak sebut macam mana? Ni 4 apa ni? 5 apa ni? 7 apa ni? 8 apa ni? 4,578,000. Betul? Pandai. Betul. Okey. Sebab tu setiap kali awak dapat jawapan, tadi nampak ni semua duduk rapat-rapat kan? Bila jawapan akhir, cikgu cuba pisahkan dia dengan susun 3 ketui dan selebihnya kat depan. Kenapa cikgu susun macam ni? Senang kita nak sebut. Sebab kalau ada jarak yang pertama kat depan ni merujuk kepada juta, sebab tu awak sebut 4 juta. Dekat jarak yang belakang ni nak sebut ribu. Sebab tu cikgu letak jarak, senang kita nak sebut. Okey, 4,578,000. Kat belakang ni kalau ada nombor, baru kita sebut. Kalau tak ada nombor, stop kat situ. Dah siap. Okey. Siapa nak screenshot? Boleh. Ni soalan dia. Sampai sini. Sebelum screenshot, swipe dulu ke tepi bagi clear komen-komen tu. Kau tidak lindung. Okey, sekarang kita buat lagi satu soalan. Cikgu nak gabung pula. Ada pecahan juta, ada perpuluhan juta dengan nombor bulat. Yang ni perpuluhan dan nombor bulat saja kan? Lagi satu cikgu nak gabungkan 3 jenis terus. Ada pecahan juta, perpuluhan juta dan juga nombor bulat. Okay, dah settle? Okay, jom kita tengok kepada soalan yang terakhir. Okay, yang ni cikgu bagi susah sikit lah. 9,5 juta tolak 3/5 juta ada kurungan bahagi 3. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Okay, bila dapat soalan macam ni, first step kita tengok. Yang ni kita kena buat kurungan dulu cikgu. Betul? Kita kena buat yang kurungan dulu. Tapi sebelum kita nak buat yang kurungan dulu, kita kena buat apa? Nampak ni? Dalam kurungan ni ada perpuluhan juta dengan pecahan juta. Mana boleh tolak kalau tak sama bentuk dia. So, awak nak tukar jadi apa? Awak nak tukar jadi apa sebelum kita nak selesaikan ni? Cikgu sarankan kita tukar jadi nombor bulat terus. Sebab apa? Sebab perpuluhan kita tukar jadi nombor bulat, pecahan juta ni pun kita tukar jadi nombor bulat. Barulah ni nak tolak ni senang dan nak bahagi sagi pun senang. Okay. So, jom kita tukar jadi nombor bulat terus. Okay, first kita nak selesaikan 2 ni dulu kan. Sebelum selesaikan 2 ketui ni, kita tukar satu-satu dulu. Yang ni dulu. 9.5 juta. Cuba awak tukar jadi nombor bulat. Jadi berapa? Gerakkan titik je. Terus dapat jawapan. Gerakkan titik ke kanan 6 kali. Awak akan dapat 9. Cikgu tambah tunjuk ni. Nak tengok dah pandai belum? Awak akan dapat berapa ni? 9, 5, sifar. Ada berapa sifar kat belakang? 9, 5,
Sifar, 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 sifar. 9,500,000. Macam mana cikgu tahu ni? Ni. Okey, kita gerakkan titik terus pun boleh ni. Daripada soalan ni gerakkan terus pun boleh. Tapi kalau nak proper, nak buat lagi juga, takut salah boleh. Ada perkataan juta, maksudnya darab gerak ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 5 mangkuk kosong kat belakang ni. Sebab itulah cikgu tambah 5 telur rebus. Dapatlah 9,500,000 untuk nombor yang pertama ni. Okey. Sekarang kita nak tukar pula yang pecahan ni. 2/3/5 juta. Nak tukar jadi nombor bulat. Baru senang kita nak tolak sekali. 2/3/5 juta. Kalau pecahan, cikgu kata tengok apa dulu? Tengok penyebut. Kalau penyebut dia 5 dekat bawah, kita kena ingat sifar perpuluhan 5 dekat bawah, ingat sifar perpuluhan 2. Jadi sifar perpuluhan 2 ke atas ni ada 3. Darabkan dengan 3. Sifar perpuluhan 2 darab 3, awak akan dapat sifar perpuluhan 6. Betul? Sifar perpuluhan 2 darab 3, awak akan dapat sifar perpuluhan 6. Tapi ada tapi pula. Tapi dekat depan ni ada 2 besar-besar. Kita tak boleh tulis sifar perpuluhan 6 saja. Kita tulis 2/6. Boleh? Yang ni awak akan dapat sifar perpuluhan 6 tadi. Tapi disebabkan dia ada 2 nilai kat besar kat depan ni, cikgu gantikan depan tu. Dapatlah 2/6. 2/6 apa? 2/6 juta. Ada perkataan juta, maksudnya darab. Darab gerak ke kanan. Gerakkan titik ke kanan 6 kali. So 2/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Ada berapa mangkuk kosong kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi jawapan awak akan dapat 2,600,000. Okey, pecahan ni kita tukar jadi ni dah. Perpuluhan juta ni pun kita dah tukar jadi ni dah. Boleh tolak tak lagi? Boleh lah cikgu. Tolak saja. Awak akan dapat 9,500,000 tolak 2,600,000. Sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar. Sifar juga. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, 5 tolak 6. Cannot. Tak cukup. Pinjam. Assalamualaikum cikgu, tingkatan berapa? Ini matematik tahun 6. Okey, bab 1. Kalau yang tingkatan punya malam ni, pukul 10 malam. Tingkatan 1, 2, 3 punya. Okey? Yang sekolah rendah waktu petang. Okey, 5 nak tolak 6 tak boleh, pinjam dekat 9 ni. Tinggal 8. Dia bagi dekat 5 ni 10. Dah bagi 10 dah dekat 5 ni. So dia dah jadi 15. 15 tolak 6 tinggal 9, betul? 8 tolak 2 tinggal 6. So ini adalah jawapan kepada kurungan kita ni. Ni tolak ni dapat ni. Dah siap ke? Belum. Kita kena bahagi 3 pula. Okey. Panjang ya soalan darjah 6 ni. Ya. Inilah kali terakhir awak dapat soalan panjang-panjang nak kira macam ni. Nanti dah masuk tingkatan 1 dah boleh pakai kalkulator. Dia banyak step tapi nak kira tu
Dia taklah panjang sangat macam ni. Okey. Kemudian ambil jawapan ni tadi, 6,900,000 bahagi 3. Senang betul. CV3 ni. CV3 ada tak nombor 6? Ada cikgu. Nombor berapa? 3 darab berapa dapat 6? 3 darab 2, betul? 2 dekat atas, 6 dekat bawah. Habis. Lepas tu turunkan 9 pula. CV3 ada tak 9? Ada cikgu. 3 darab 3, 9, betul? Habis. Tu yang belakang ni? Kosong, 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 kosong. Nak selamat buat macam ni. Turunkan je. Kosong, kosong atas, kosong bawah. Habis. Bawa turun kosong. Kosong atas, kosong bawah. Tolak. Habis. Turunkan lagi. Habis. Turunkan lagi. Sifar, sifar atas, sifar bawah. Habis. Last kali. Zup. Turunkan sifar. Sifar atas, sifar bawah. Habis. Okay, kenapa cikgu buat juga macam ni? Walaupun semua kosong lah cikgu. Kita dah tahu lah. Ni semua kosong, 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 kosong. Kenapa cikgu buat juga sampai sini? Sebab nak mengelakkan awak daripada cuai, careless. Kalau tak, saya takut awak terlebih kosong dekat atas ni. Okay. Jadi, inilah jawapan akhir kita. Iaitu, ni. Nak sebut susah kan? Cikgu asingkan. 3 ketui, 3 ketui. So, akan dapat macam ni. Lagi senang nak sebut. Betul? Okey, kalau dah jadi macam ni, nak sebut macam mana ni nombor ni? Ni cikgu dah tolong jarakkan untuk awak. Macam mana nak sebut dalam perkataan? 2. Cikgu lagi prefer setiap kali jawapan akhir, awak jarakkan jawapan awak macam ni. Baru senang nak sebut. Dan senang kita nak check jawapan kita salah ke, betul ke. Kalau awak tulis rapat-rapat macam ni tadi, awak nak kira satu-satu ni, betul ke cukup kosong ni susah. So, cikgu jarak-jarakkan dia. 2,03,000. Salah. 2,300,000. Betul. Ingat tadi cikgu cakap, ada jarak. Jarak yang pertama, juta. Jarak yang kedua, ribu. Antara tu, sebut je macam biasa. 2,300,000. Kat belakang ni tak ada nombor dah cikgu. Kosong-kosong je. Tak payah sebut. Takkan nak sebut 2,300,000 sifar. Tak ada lagi orang tulis macam tu. Okey? Kalau tak ada angka apa-apa ni kat belakang ni, sifar je, tak payah sebut. Jadi 2,300,000 macam tu. Okey? Awak imagine je. Dekat depan ni ada nombor 2 je. Sebab tu kita sebut 2. Kemudian nak sebut yang tengah, tutup yang lain. Macam mana nak sebut tengah-tengah ni? 300. Sebab tu dah jadi 2,300,000. Boleh? Dah siap. Hari ni kita belajar apa tadi? Okay, a very quick recap apa yang kita belajar tadi. Hari ni kita belajar pertukaran antara pecahan juta, perpuluhan juta dan nombor bulat. Inilah pecahan, kita tukar dulu kepada perpuluhan juta jadi nombor bulat. Okay, ni kita dah buat dah pelbagai jenis soalan ni. Level 1, level 2, level 3, level 4. Dah power dah ni. Okay, ini semua soalan pecahan juta tadi. Kemudian, kita tengok pula soalan perpuluhan juta. Kalau darab, gerak ke kanan. Bahagi, gerak ke kiri. Okay, perpuluhan juta senang je. Satu soalan pun dah cukup dah, hampa pandai dah. Terus cikgu campurkan. Ini soalan operasi untuk perpuluhan juta.
Kita buat macam mana? Kita bahagi dulu. Jangan tolak lagi. Ingat Bob Mas, kuda batatol. So bahagi dulu. Okay, lepas tu dapat jawapan, baru tolak. Kalau dia tak cakap kena tukar jadi nombor bulat, cukup sampai sini. Sudah. Inilah jawapan awak. Tapi, kalau jawapan akhir dia kata tukarkan kepada nombor bulat, baru tukar macam ni. Dah siap. Okay. Cikgu nanti upload dekat YouTube tak? Kalau recording ni cantik, tak ada masalah, saya akan upload. Okay? Macam semalam, live saya bermasalah dan recording tu tak ada. Sebab itulah saya terpaksa kena buat tajuk ni semula. Okay? Doakanlah semoga tak ada masalah dengan recording live ni. InsyaAllah. Okay, dah siap. Alright, settle. Okay, esok hari Ahad kan? Hari Ahad saya cuti, maksudnya saya rehat satu hari. Kemudian hari Isnin nanti insyaAllah ada balik. Okay, tajuk apa nanti cikgu akan bagi tahu semasa cikgu buat video promo tu nanti. Cikgu akan update lah. Dekat TikTok saya pun saya akan update. Saya akan buat tajuk apa. Okay, untuk hari Ahad petang nanti insyaAllah. Kalau ada ke tak ada ke pun saya akan update juga. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih siapa yang join hari ni. Terima kasih juga bantu saya tadi mula-mula tu tak okey kan? Saya dah end, saya live semula dah okey dah. Okey, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih yang join. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ni bermanfaat dan awak boleh share dengan kawan-kawan yang lain juga. Okey? Panjangkan pahala tu. Okey, so itu saja. Kita jumpa lagi nanti. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih.